guys, saya baru je selesai update upload satu video mengemas kini cara entry tadi untuk WTI ni. Dan video tu sebenarnya agak terbantut pasal apa? Saya urgently need to go to the toilet. Okay, so penerangan tu tadi dia tak berapa cantik lah. Okay, dia tak berapa kemas lah penerangan dia tu. Okay, baik. So saya cuba sekali lagi untuk recap. Okay, yang atas ni dah berlaku retracement, kemudian close kat sini. Barang siapa yang nak gunakan entry style pending order, so bolehlah masuk dekat sini. Okay, yang ni jenis yang risk taker lah. Okay, ni pending order, boleh ambil dekat sini lah, boleh letak dekat sini lah. Okay, okay, then untuk SL pula ikut pandai korang lah, sebab dah nama pun risk taker kan. Korang nak letak tengah ni ke atas ni ke, ikut korang pandai-pandai lah. Okay, yang saya nak bincangkan sekarang ni ialah untuk mereka yang nak secure the entry, ataupun nak betul-betul dalam satu keadaan yang entry tu selamat. Entry tu yang orang kata tertib. Gitu. Okey, sekejap mouse ni pun buat perangai pula dah. Gitu. Okey, baik. So tadi saya ada buat macam ni. Tadi. Okey, saya ada buat macam ni. Bila saya revise balik video sambil-sambil duduk nyamban tadi, saya ini tak jadi lagi kan. So macam mana korang nak trace benda ni? Okey, baik. So kita pergi dekat H1. Okey. Yang ni saya padam. Okey. Yang ni pun sama, saya padam. Okey, baik. So the first thing is, kita nak kalau kata boleh ada structure yang masih lagi belum retrace. Itu yang saya nak. Okay, structure yang masih belum berlaku retracement. Contoh, high, low, lower high. So dalam ni sebenarnya guys, semua dah berlaku retracement ni dalam ni. Okay, high, low, atas ni, then terjun sampai sini. Okay, kalau based on structure ni semua dah jadi. Okay, ada satu belum jadi dekat mana? Ni. So kita tanda yang ni dulu. Okay, kita tanda yang ni dulu. Okay, saya rasa korang pun dah nampak dah ni bila saya sebut retracement ni. Okay, high, low, lower high, semua dalam ni telah pun berlaku retracement. So ini closing dia, ini SBR yang ada dan masih lagi belum berlaku retracement. Baik, dan kita turun tengok M30. Okay, so bila kita turun tengok pada M30, okay, atas ni kita kira clear lah. Pasal apa? Paling tinggi dia naik sampai sini. Once dia naik sampai sini, dekat sini, atas ni semua clear ni. Automatically atas ni semua clear. Okay, so yang ni pula, bila mana kita tengok yang ni, saya ambil daripada sini. Ini lambat sikit lah, jangan marah lah. Nak buat satu-satu, biar korang nampak sikit. Okay, kita zoom in sikit. Sini sepatutnya. Okay, ni kita buat warna biru, nak bagi korang nampak cerita dia. Janganlah marah pula. Okay, nampak tak? Ni belum berlaku retracement. Candle tutup kat sini dan kat sini, yang masih belum berlaku retracement. Tu dia. Okay, so dekat sini kita ada 1, 2 yang masih belum berlaku retracement. Ni solid ni, weekly ni. Okay, dan kita turun tengok yang ni pula, sama juga. Nampak masih lagi dara, kau-kau, piau-piau punya dara ni. Sini pun belum berlaku retracement lagi ni, yang atas ni. Okay, bawah ni pun sama. Okay, dia tak berjaya ni. Memang dia tak bagi sentuh langsung ni kedudukan SBR weekly ni. Dahsyat ni. Okay, dan kita tengok M5. Okay, M5.
Synchronize-nya kedudukan tu tadi. Nampak? Daripada time frame M30 kalau tak silap saya. Okey. Ini kedudukan SBR. Kita ni jap. Saya buka M30 balik. Sini. So kalau M30 masih lagi sama position dia, masih lagi sama dengan H1 untuk M30, dan kita tengok M15 pula. Okey, M15 dah tak ada, dah batal. Okey, dekat sini M15 dah batal dekat sini. Okey. Dia tak boleh pun nak ambil order kat sini. Dan kita tengok M5 pula. Okey, M5. Okey. M5 bila mana dia turun, sini dia berjaya membatalkan kedudukan. And then dekat sini pun sama. Kemudian dekat bahagian atas ni, nampak? Atas ni, kawasan resisten. Betul-betul dia jaga ni, SBR weekly ni. Betul-betul dia jaga. Okey. So dekat sini kita boleh ambil kawasan resisten. There is no particular reason lah kenapa kita nak ambil resisten itu ke apa ke, tak ada. Okey, sekejap kita cuba sekali lagi. Okey. Kalau M15 tak ada, kalau M30 tak ada, ni M30. So sini sebenarnya expectation kita. M15 pula dekat mana? Sama juga, masih lagi dekat sini, mungkin rendah sikit. Bawah ni ada. Okey. M5. Okey, M5 pula sebenarnya ada satu, ada dua. Sebenarnya ada dua. Okey. Ada dua kedudukan entry untuk M5. Okey. Bila mana kita tengok dekat sini, ini benda yang saya tak pernah buka dalam kelas sebelum-sebelum ni, sebab saya khususkan untuk kelas sebenarnya. Tapi alang-alang dah share, tu kita share berhabis lah, ya. Nampak tak bull ni? Okey, ini kawasan resisten. Ini yang saya gelarkan sebagai dominant candle bear. Ni dia. Ni dia. Okey. Dominant candle bear. Jam berapa? 7.20. Okey. Bila mana shadow daripada candle bear lebih tinggi berbanding dengan shadow candle bull. Ini kedudukan dia. Ini contohnya, yang ini contohnya, yang ini. Okey. Tapi dia berlaku dekat point yang cantik lah. Pasal apa? Ini turning point berhampiran dengan weekly pula tu. Weekly SBR. Alamak. Saya undo dululah. Saya nak sebenarnya yang ni. Nampak? Ni pun sama. Dia punya shadow ni lagi tinggi daripada yang sebelah ni. Okey. M30 ni tak lah. Dia tak jadi gitulah. Cuma bull ni lebih dominan. Okey. H1. H1 ni langsung tak nampak arah lah. Okey. Sekejap Okey. Saya padam dulu yang ni. Nak betulkan balik yang tadi tu. Ni dia. Okay. So now trading plan. Kita nak berbincang berkenaan dengan trading plan untuk WTI. High low, lower high, lower low, makna kata expectationnya dia akan ke sini selepas daripada ni, insya-Allah. So yang ni dia single pixel, sebab apa? Telah pun berlaku retracement. Okey. Kenapa dekat sini juga, cikgu? Kenapa tak bukan dekat bawah ni? Kenapa dekat sini juga? Sekarang ni macam mana? Sebab tadi saya buat yang ni triple pixel. Yang ni saya buat triple pixel. So saya target sini belum berlaku retracement lah. Now tiba-tiba tengah buat webinar baru nampak dah jadi retracement kat sini. Okay, so target kat sini dulu. Yang dekat dulu. Target yang dekat dulu. Okay, target yang dekat dulu. Walaupun dia dah jadi retracement kat sini. Dua-dua ni dah clear kan dia dah sebenarnya. Okay, so daily. Baik. So daily masih lagi sama. Ini level dia. Okay, ini level dia. Kita update sikit trading plan untuk WTI ni. Mana yang kita target dia nak pergi. Okay. Ini SBR. Okay, kat bawah ni. Baik. So ini target untuk daily, di mana yang saya target untuk daily
dia kena sampai sini, dia kena sampai sini. Tu target untuk daily. Baik, yang ni saya betulkan. Okey, targetnya hari ni dia berada dalam keadaan yang bullish. Okey, sebab apa bullish? Sebab saya target dia akan buat lower high. Okey, tu dia. Okey. Okey, so kita ubah target kita kat sini. Tapi yang ni jangan abaikan biarkan kat situ. Okey, pasal apa? Based on daily, kalau dia lepas sini dia boleh pergi sini. Okey. And then untuk weekly pula. Weekly target kita kat sini lah. Bubuh target sini. Ni weekly. Okey. Ini untuk weekly. Targetnya dekat sini. Tu dia. Biarkan. Ni target untuk daily. Nampak tak? Bila saya buat weekly, weekly tu ada kat sini. So tak ada masalah walaupun saya visualkan semua. So ini daily pula daily, tak kat sini. Letak kat sini. Ni target untuk hari ni. Okey, maknanya saya target dia berada dalam keadaan bullish lah hari ni. Dan H4 pula. Okey, nampak? Target tu hilang. Nampak? Kalau korang rasa nak dekatkan sikit, silakan, tak ada masalah. Yang paling penting tak nak korang keliru, itu je. Yang ni tak jauh lagi target, saya letak situ dululah. Okey, buat macam tu pun boleh juga. So H4. Sekejap H4. Ni target H4 ni. Sekejap. Betul. Ni target H4. Okey. Okey, yang ni target. Ini target daily. Okey, so letak kat sini. Ni. Kita letak sini. Okey. Mana kita target? Sini. Baik. So sekarang ni kita kemaskan H4 dulu. Baik. So dia dah turun sampai bawah ni guys. Bila mana dia dah turun sampai bawah ni, korang padam je lah benda-benda ni. Tak payahlah ada lagi dah floating yang ni. Okey. Tak payahlah, tak perlulah. Okey. Siapa yang rajin lah, bolehlah buat plotting balik daripada atas. Macam saya ni pemalas. Jangan ikut contoh yang tak elok lah. Okey. High low, lower high, lower low, lower high, then proud dia turun bawah ni. Okey. So dekat sini Kat sini. Now kita aim mana dia nak pergi. First stop dia dulu. SBR ni saya dah tanda. Okey. First stop dia dulu. Kat sini kita letak untuk SBR ni. Okey. Yang ni saya padam. Okey. Okey, ni lower high yang pertama, saya update macam ni. And then ini lower low yang kedua dekat bawah ni. Okey. Yang kat bawah ni. So kita target dia naik dekat sini. Untuk yang target dekatnya lah, kita target dia pergi dekat situ. Okey, so 101.34 merupakan satu 2 point kedudukan SBR yang selari di macam mana nak cakap SBR dan 2 point yang masih belum berlaku retracement. So target kat sini contohnya. Okey. Okey, so mana ni daily. Nampak? Ni daily kat sini. Tu dia. Ini target untuk daily dekat sini. So kalau kata dia reflect dekat sini dan seterusnya dia terjun bawah, cantik lah. Sebab untuk daily kita target mana? Kita target sini sebenarnya untuk daily. Kalau kata kita target dia pergi sini, dia dah lebih daripada target daily. Dia dah lebih dah. Nampak tak? Dia dah lebih kalau kita target dekat situ. Okey. Synchronizkan analisis di mana yang kita target dia akan berlaku. Untuk H1. Okey. Ni H1, ini saya padam tadi yang kita sembang tadi tu. Okey. So ini untuk H1. Okey. Kalau H1 ni lagi sebenarnya dekat sini lah. Untuk H1. Oh, H4 punya arrow ni tak nampak. Ni H4 punya arrow ni. Sekejap Oh, ni tak buat anak panah sini. Okey, sekejap saya buat anak panah sekejap. Ni H4 kat sini.
Okey. Ni dia. Tu untuk H4. So H1 ni H4 H4 kat sini. Ni daily tu kat sini sikit. Okey. Sikit lagi. Gitu. Tu dia. Okey, ni apa benda line? Oh, line entry tadi. Okey, so H1. H1. Okey. Kalau kita tengok on H1, kita buat plotting high, low, lower high. So dekat sini. Nampak tak? H1. Dekat sini. So korang boleh tengok price reaction. Kalau jenis yang high risk taker, silakan nak PO ke apa ke, terpulang. Okey. Tapi kalau PO dalam masa yang sama, paling penting equity. Itu yang paling penting. Okey. Dan dalam masa yang sama, kalau saya lah, macam mana kita sembang equity kita besar sekalipun. Contoh, saya ada $5,000 cikgu. Saya nak entry 0.01. Bang, duit juga bang. Kan? Daripada kau buang duit, baik pada saya kau tunggu confirmation. Pada saya lah, saya jenis orang tak ada duit. Walaupun equity tu ada $5,000 contohnya. Okey. Tapi nak masuk 0.01. Lepas tu nak buat macam mana bang? Contoh, ada SBR ni. Sini ada SBR, sini ada SBR daily, sini pun ada, sini pun ada. Saya calik lah semua cikgu. Uish, kalau ni kita cerita kalau lah dia naik atas ni macam ni. Okey, dia naik dekat atas ni macam ni. Okey, dia buat retracement ke apa ke, then dia turun ke bawah balik. Okey, nampak tak? Ni SBR daily. Okey, so buyer akan mengekalkan kedudukan harga lebih tinggi daripada SBR daily tu. Kalau buyer conquer, kalau kata buyer nak dominant. Okey, so dia akan jadi macam tu. Sakit bang kita punya pending order ni bang. Kan? Sakit. So saya suka tunggu confirmation. Saya punya perangai macam tu. Dan saya suka trade in dalam satu keadaan point-point kat sini je. Lepas tu biar dia flow. Saya punya style macam tu. So saya tak boleh nak cakap lah, saya tak boleh nak kata lah salah untuk pending order macam tu. Bagaimanapun semua ni atas keputusan masing-masing. Tugas saya, kerja saya share analisis, saya terangkan macam mana entry dan sebagainya. Itu sahaja. Okay, apa pun pilihan untuk entry semuanya atas tuan-tuan lah. Okay, baik, saya kira itu je kot. Dah panjang lebar dah ni untuk WTI. Sikit kita update untuk gold. So untuk gold masih lagi sama guys. Masih lagi sama, duduk kat situ juga. So boring. Ini pula untuk AU. Saya ada kata the highest one kat sini kot nak PO. Okay, dekat PO, nak PO dekat sini, tapi dia dah pun batalkan. So sebenarnya siapa yang buat pending order dekat sini, buy limit dah boleh cut loss. Pasal apa? Dia dah batalkan kedudukan semua RDS yang berada di time frame H4. Okay, ini untuk AUD USD. Bagaimanapun kita nampak chances untuk dia naik sampai sini. Okay, paling tidak pun sampai situ insyaAllah untuk H4. So barang siapa nak hold, yang ada entry kat bawah ni, boleh hold, tak ada masalah. Okay, tapi dalam masa yang sama, semaklah time frame yang rendah. Yang ni dia kata naik sampai sini sahaja. Okay, so sampai sini cut loss lah. Cut loss ke, ataupun take out ke, dah entry sikit ke apa ke, nak cover dengan hedging ke apa ke, dia naik sampai sini, take out dulu a few position of entry, and then masuk pula sini lot gajah untuk sell. Terpulang. Analisis jangan tak analisis. Tengok saya dogeng ni, tak ada update analisis, tak ada apa, main cakap gitu je. Okay, so tolong analisis, buat plotting balik. Okay, dan revise balik. Okay, satu yang saya nak ingatkan, bila mana korang ada floating entry, bila mana korang ada loss, bila mana korang apa-apalah, any kind of situation dalam masa korang duk trading, any kind of situation, floating loss ke apa ke, cut loss ke apa ke, kita boleh discuss dalam group, tak ada masalah.
Caranya ialah kalau boleh tolong PM saya dulu, tolong PM saya, nyatakan harga dan sebagainya. So kita akan buat remark, kita akan buat remark mana entry kat mana, SL kat mana dan sebagainya. Contohlah, ni contoh. Okey. Okey. So contohnya, okey cikgu, saya entry kat sini. Saya entry buy kat sini cikgu. SL saya dekat bawah ni cikgu. Contoh, ni contoh. Ni SL saya cikgu kat bawah ni. TP saya kat sini cikgu. Sebab saya target dia nak naik. Contoh. Okey. So kita akan discuss, tak ada masalah. So saya akan buat siap-siap dulu. Entry kat mana, SL kat mana, TP dekat mana, based on apa yang tuan-tuan buat. Dan kita akan buat live webinar insyaAllah. Baik, sekian sahaja daripada saya. Gold dah update, AU dah update, oil pun dah update. Okey. Template siapa nak boleh register, saya akan masukkan dalam grup dan dapatkan template daripada grup. Okey guys, sekian sahaja daripada saya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.